Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di channel Sensei 1979. Pada hari ini ingin saya kongsikan satu rakaman video berkenaan dengan permasalahan pada kenderaan. Jadi kita nak lihat apa masalahnya dan apa jenis keretanya. Jom kita lihat. Okey, ini adalah keretanya iaitu Proton Gen 2 tahun 2004. Jadi kita nak lihat apakah permasalahan yang berlaku ke atas kereta ni. Okey, sebelum ni kereta ni menghadapi masalah untuk aircon sebenarnya. Dia punya cooling coil bocor. Jadi apabila cooling coil bocor, jadi saya tukar cooling coil yang baru, termasuk dia punya expansion valve. Jadi dua benda saya tukar lah. Okey, jadi selepas tukar expansion valve dengan cooling coil dan apabila saya isi aircon gas, apabila saya start engine, pressure dia sangat tinggi, melebihi 300 PSI untuk dia punya high pressure pipe. Jadi apabila terjadinya kes macam tu, saya check dan didapati dia punya fan, radiator fan tak berfungsi. Okey, apabila saya masuk dalam scan tool, check, detect, dia punya untuk data stream. Jadi apabila saya start engine, walaupun suhu engine dah mencecah 100 darjah Celsius, radiator fan masih lagi belum berfungsi. Okey. Dan apabila saya on aircon, okey, baru dia punya fan dia berputar, tapi apabila fan berputar, dia ikut kepada kompresor. Okey. Apabila kompresor stop, dia akan stop, dan apabila kompresor running lagi sekali, fan tak mau running. Apabila fan tak mau running, pressure dia sangat tinggi. Jadi apabila saya check dia punya circuit diagram, didapati bahawa dia punya radiator fan fully controlled by ECU lah, berdasarkan kepada bacaan-bacaan sensor. Okey, termasuklah coolant temperature sensor dan juga dia punya pressure switch untuk bahagian aircon. Okey, jom kita lihat permasalahan yang seterusnya. Disebabkan menghadapi masalah berkemungkinan daripada ECU ataupun berkemungkinan daripada aircon control switch. Jadi saya nak cut cost bagi customer lah dan customer bersetuju. Jadi saya telah laksanakan modifikasi lah. Modifikasi untuk memastikan dia punya fan akan berputar apabila kompresor berputar. Okey, setiap kali kompresor berputar je, fan akan berputar. Bermaksud sekarang ni customer dia apabila start engine, running engine, dia mesti on aircon. Kalau tak on aircon, engine dia akan overheat. Jadi ini adalah modifikasi yang telah saya laksanakan, yang telah saya lakukan, di mana saya telah membuat sambungan lah, saya buat wiring baru. Kita ada relay di tepi ni saya letak untuk memastikan yang fan dia akan berputar. Fan dia akan berputar apabila kompresor berputar. Okey, fan akan berputar apabila kompresor berputar. Dan customer macam saya cakap tadi lah, customer mesti start engine dan mesti on aircon. Okey, dia mesti on aircon. Okey. Kalau customer tak mahu macam tu pun boleh. Kita boleh buat modifikasi di mana apabila customer start engine, fan terus running. Tapi berdasarkan kepada kita ambil dia punya kawalan daripada fuel pump relay lah. Okey, tapi ni saya ambil daripada kompresor relay. Okey, kompresor relay. Okey, jom kita lihat permasalahan yang lain yang timbul selepas saya serahkan kereta pada customer. Okey, sewaktu penyerahan kenderaan kepada customer, kita menghadapi masalah lah, di mana apabila customer dah bawa keluar kereta dia, okey, esoknya dia hantar semula kereta dia ke bengkel. Yang pertama apa sebab? Sebab lampu bateri dah keluar. Okey, lampu bateri dah keluar. Jadi saya pun melaksanakan pemeriksaan sekali lagi lah, sebab hasil kerja kita kan. Jadi saya pun cek adakah berpunca daripada saya ataupun berpunca daripada kenderaan tersebut lah. Jadi saya nak tunjuk permasalahan yang seterusnya. Okey, apabila saya cek maksimum, sekali dengan sikit diagram semua saya cek, dan saya cek last kali saya naikkan kenderaan ke atas hoist lah untuk cek dia punya alternator. Cek, tengok, rupa-rupanya dia punya wire ataupun kabel alternator dia terbakar dan putus. Okey, terbakar dan putus. Nampak tak? Ni kabel alternator ni boleh terbakar dan putus. Dan kalau kita lihat kepada hasil putus dan terbakar ni bukannya dalam masa satu malam.
Ini bukan dalam masa 1 jam. Ini mengambil masa berbulan-bulan ataupun bertahun jugalah untuk menjadikan dia punya kabel dia terbakar macam ni. Okey, nampak tu dah. Jadi punca utama yang menyebabkan alternator tak berfungsi dan lampu bateri keluar pada instrumen panel ianya disebabkan oleh alternator. Okey, alternator punya supply tak sampai ke bateri disebabkan dia punya harness ataupun dia punya kabel terbakar. Dan kalau kita lihat, dia punya harness ataupun wiring system dia dah menghadapi masalah ya. Di mana panas enjin ataupun customer selalu jemur kenderaan di bawah cahaya matahari menyebabkan dia punya konektor kabel-kabel wire-wire dah jadi keras dan dia punya insulator dah mereput. Okey. Okey, ini adalah condition kereta bahagian enjin. Okey, ini bahagian enjin dia. Sebenarnya kalau kita lihat ni berserabut dengan harness-harness. Dan harness-harness ni sebenarnya sebagai mekanik kita dalam keadaan yang sangat bahaya di mana silap hari bulan apabila kita pegang dia punya konektor tu boleh pecah berkecai macam tu sahaja. Sebab dia dah mereput. Kadang-kadang customer tak faham dia punya plastik tu dah mereput. Jadi dia salahkan kepada kita sebagai mekanik merosakkan kenderaan dia. Okey, tapi tak, sebenarnya lama kelamaan harness plastik tu dia boleh mereput. Kalau kita lihat juga pada bahagian dia punya enjin menghadapi masalah yang sangat besarlah di mana banyak terdapatnya kebocoran yang melibatkan power steering, okey, yang melibatkan yang paling bahaya ni ya, yang melibatkan servo, brake servo di mana dia punya vacuum pipe yang menyambungkan pipe servo ke dia punya kepada manifold, intake manifold chamber ataupun kepada planning chamber telah crack. Dan apabila kita start engine, kita akan dengar angin. Kita akan dengar angin disedut masuk. Jadi ini adalah sangat bahaya di mana jika dia punya hose tu tertanggal terus ataupun terputus terus menyebabkan brake sangat-sangat berat. Mungkin brake tak berfungsi seperti biasa. Yang ni kena bagi tahu pada customer lah supaya kita supaya kita dapat defend diri kita nanti. Supaya customer tak salahkan kita lah. Tengok keadaan condition dia. Condition kereta ni dah ni tahun 2004 dan selalu terdedah kepada orang kata cahaya matahari dan juga kepanasan dan menyebabkan dia punya konektor bahagian elektrik menghadapi masalah. Dalam kes yang seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kita perlu maklumkan kepada customer dia punya condition yang sebenar kereta dia dan kita perlu dapatkan persetujuan daripada customer lah untuk membaik pulih bahagian-bahagian yang penting yang telah mengalami kerosakan. Kalau saya recommended terus kepada customer untuk saya suggest saya bagi saranan kepada customer untuk tukar dia punya harness bahagian enjin. Harness bahagian enjin sebab dah memang mereput, takut dia punya wire pecah dan bersentuh dengan body yang mana boleh menyebabkan terbakar. Kan? Kalau terbakar fuse putus tak apa. Saya takut kalau tak terbakar fuse, terbakar wire, terbakarlah kereta. Kita bukan nak kereta terbakar tapi kita nak minimizekan kita tak mahu benda tu berlaku, so saya nak recommended pada customer. Tapi bergantung pada customer lah. Kalau dia nak tukar, kita ikutlah. Kalau dia tak mahu tukar, kita dah maklumkan. Jadi itulah tugas kita sebagai mekanik untuk bagi pencerahan kepada customer. Okey, sekian, terima kasih bagi yang menonton. Semoga dapat sedikit input daripada perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.